Guangzhou merupakan bandar ketiga terbesar di negara China selepas Beijing dan Shanghai. Di kalangan rakyat Malaysia, kota ini terkenal sebagai syurga membeli belah secara borong untuk dijual kembali di tanah air. Sebagai kota perdagangan terbesar di negara China, Guangzhou menerima kedatangan jutaan pelancong dari seluruh dunia sama ada untuk melancong ataupun membeli belah. Namun, kedatangan kru panorama kali ini mempunyai misi yang berbeza. Fuda Cancer Hospital atau Hospital Kanser Fuda terletak di bandar Guangzhou. Seperti namanya, hospital ini merupakan hospital pakar khusus untuk penyakit kanser. Ia menawarkan pelbagai jenis rawatan alternatif bagi membantu pesakit kanser selain dari rawatan konvensional. Menggabungkan rawatan moden dan tradisional, hospital ini sentiasa berusaha untuk mencari kaedah terbaru yang lebih berkesan dalam menangani penyakit kanser. Bersama rakan media lain, kru panorama kemari bagi melihat sendiri bagaimana teknik terkini rawatan alternatif diaplikasikan dalam merawat penyakit yang semakin kerap dihidapi masyarakat dunia ketika ini. As you know, cancer is very popular. So almost every family always have some members who suffer from their cancer, or some family relatives and friends have the cancer disease. So cancer is become very popular, very common in your countries, in China. The most common cancer, including lung cancer, breast cancer for women, and liver cancer. We search for the new and true result technique. So many medicine and technology in the world, they claim they can anti-cancer, but most not true. So by now we always follow the such as the US, the new technique have been approved by the US FDA, and also take part in the World Cancer Conference, communication with the top scientists of the cancer research. Some new technique, we found it and use it, such as cryosurgery. Just after US invented, we have begin in the early, such as nano knife, just US begin. We think it's a true and good new technique. We begin with it in the food. We also the one of the leading hospital in the world to begin this new technique. So important things, we want to solve the problem. We want with the new technique to solve the patient's problem, not can be solved by the traditional treatment. Kru panorama diberi kesempatan untuk melihat rawatan yang bakal dilakukan. Okey, baiklah. Sekarang ini kita berada di bilik pembedahan di mana rawatan menggunakan teknologi nano knife akan dilakukan sebentar saja lagi. Dan untuk pengetahuan anda, rawatan menggunakan teknologi nano knife ini bukan seperti pembedahan biasa kerana hanya tiub besi sahaja akan dimasukkan ke dalam badan pesakit. Dan apabila tiub besi itu terkena pada permukaan tumor atau ketumbuhan di dalam badan pesakit, ia akan mengeluarkan cas elektrik yang cukup kuat yang mampu untuk membunuh ketumbuhan yang ada di dalam itu. Dan rawatan seumpama ini selalu mengambil masa di antara 10 hingga 15 minit sahaja. Rawatan nanoknife ini sesuai digunakan untuk merawat tumor pada organ seperti pankreas, hati, paru-paru, buah pinggang dan prostat. Ia terbukti selamat dan berkesan selain mendapat kelulusan dari FDA di Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah untuk digunakan sebagai rawatan penyakit kanser. Rawatan ini tidak merosakkan organ atau salur darah berdekatan dengan tumor.
Penggunaan arus elektrik untuk memecahkan sel membran tumor juga tidak menggunakan suhu yang tinggi di sekitar kawasan yang sedang dirawat. Justru, organ dan salur darah di sekitar kawasan rawatan masih berfungsi seperti biasa tanpa sebarang gangguan. It's because the cancer is still the main problem for the human health. So we traditionally with surgery, with chemo and radiation to solve some problem of cancer. But still many cancer patients after surgery, after chemo, after radiation, the problem is still there, cannot solve the problem. So the whole world, so many scientists do so many research, want to solve the problem. So that means the technique and the medicine is developing. We have a new technique, we have a new medicine to anti-cancer. Let the life of the cancer patient prolong. So that's why we need, with the traditional treatment such as surgery, chemo and radiation, combined with the new technique, let the patient benefit for the new treatment. So that means the patient's life for cancer have gradually become longer and longer. Some patients with cancer, even suffer from cancer, but still alive, become a chronic disease, like the hypertension, like some diabetes, like such disease. So that means we need continue do surgery, do research on the cancer, and we gradually put Sebagai peneraju rawatan penyakit kanser di negara China, Hospital Kanser Fuda sentiasa menjalankan kajian dan mengeluarkan jutaan dolar Amerika untuk mendapatkan teknologi terkini yang mampu mengubah senario rawatan penyakit kanser. Kebiasaannya, rawatan secara konvensional tidak dapat dilakukan sekiranya tumor berada berdekatan dengan saluran darah utama atau kawasan yang kritikal seperti urat saraf. Ini kerana ia boleh merosakkan sistem saraf yang mengakibatkan pesakit lumpuh atau hilang fungsi alat kelamin jika berlaku berdekatan dengan prostat atau tulang belakang. Namun, ia boleh dilakukan dengan rawatan nanoknife. Ini kerana rawatan ini hanya memfokuskan kepada kawasan tumor dan tidak mengganggu kawasan sekeliling tumor yang tidak terlibat. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan selepas rawatan dan mempercepatkan lagi pesakit untuk sembuh. Rawatan seumpama ini memberi harapan baru kepada pesakit kanser yang risau dengan kesan selepas mendapatkan rawatan. Kami sempat bertemu dengan seorang pesakit kanser dari Malaysia yang sedang menjalani rawatan di sini. Yang sekarang masih rasa sampai sekarang tuh masih ada denyut. Kena kata dokter 3 minggu masih akan merasa mengalami pelindungan tuh terasa berdenyut. Sampai sekarang masih, tapi rasa segar tuh ada. Rasa selesa tu cuman rasa macam kena macam umum lah. Jadi darah putih tu doktor sini mengatakan memang jatuh lah sedikit. Tapi doktor pun ambil tindakan tidak dibagi kita pulang. Tunggu sehat baru pulang. Cuma macam puas hati di sana. Dia tak, oh ini tak berhasil pulang. Itu tak. Dia sungguh-tunggu, dia berapa kali merayu. Tunggu dulu. Itu saja makcik yang buat puas makcik itu kerana dia jaga betul-betul macam mana makcik pulang macam itu pula ini kembali balik badan yang sehat itu. Walaupun nanti berhasil tak berhasil itu Allah punya kuasa kan. Itu aja. Antara rawatan yang jarang didapati di hospital-hospital lain ialah rawatan cryosurgery. Rawatan ini mendapat pengiktirafan dari FDA di Amerika Syarikat pada tahun 1998 dan SDA di negara China pada tahun 1999. Ketika ini, negara China mendahului kebakaran cryosurgery dengan Hospital Fuda merupakan hospital pertama yang menjalankan rawatan ini di negara China. Menurut pakar, rawatan cryosurgery boleh dijalankan ke atas hampir kesemua jenis kanser, antaranya kanser hati, kanser paru-paru, kanser buah pinggang, kanser ovari, kanser pankreas dan beberapa lagi jenis kanser.
Rawatan ini hanya mempunyai kesan luka kecil di antara 1.7 hingga 2 mm sahaja. Ia tidak mempunyai kesan sampingan selepas rawatan seperti kemoterapi atau radioterapi. Kini, pesakit dari seluruh dunia datang ke Hospital Fuda untuk mendapatkan rawatan ini. Berbanding dengan rawatan menggunakan teknologi nanoknife yang menggunakan sel simetrik untuk membunuh sel kanser, rawatan menggunakan teknik cryosurgery ini, ia membekukan sel kanser itu dengan memasukkan tiub besi ke dalamnya dan merangsang suhu yang cukup sejuk sehingga turun negatif 160 darjah. Dan rawatan seumpama ini sesuai untuk kanser yang jauh dari organ-organ penting seperti kanser paru-paru, kanser hati dan juga kanser kulit. Sel kanser yang telah dibekukan akan menjalani proses nyah beku bagi mematikan sel. Proses ini akan dilakukan berulang kali dalam setiap rawatan. Sel yang telah mati kemudiannya akan hancur begitu sahaja atau dikeluarkan melalui pembedahan kecil. Rawatan cryosurgery dapat dilakukan pada tumor kanser yang tidak dapat dirawat dengan kaedah pembedahan konvensional. Untuk rekod, Hospital Kanser Fuda memegang rekod sebagai hospital pakar paling banyak menjalankan rawatan cryosurgery berbanding hospital lain di dunia. Ketika ini, hospital ini telah menjalankan lebih dari 10,000 rawatan cryosurgery dengan lebih 34 jenis kanser. Selain itu, Hospital Kanser Fuda merupakan satu-satunya hospital swasta yang mendapat pengiktirafan dari kerajaan negara China atas kejayaannya memerangi penyakit kanser. Berbeza dengan hospital lain, hospital ini menggalakkan pesakitnya menjalankan aktiviti-aktiviti kegemaran mereka walaupun ketika sedang menerima rawatan. Contohnya Encik Chen Zunyong. Beliau berada di sini untuk menjaga ibunya yang sedang menerima rawatan di hospital ini. Menariknya di Hospital Fuda ini, selain dari menjalani rawatan, pesakit atau sesiapa saja yang menemani pesakit dibenarkan untuk melakukan pelbagai aktiviti. Contohnya, Mr. Chen di sini yang merupakan seorang ahli kaligrafi terkenal, beliau dibenarkan untuk melakukan aktiviti kaligrafi di dalam bilik pesakit ini sendiri. Kedatangan kami disambut mesra oleh keluarga Encik Chen. Menurut beliau, idea dan inspirasi boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, beliau tidak mahu ia hilang begitu sahaja. Kami sempat melihat rawatan local regional kemoterapi dijalankan. Rawatan ini sedikit berbeza dengan rawatan kemoterapi biasa. Berbanding dengan rawatan kemoterapi biasa di mana pesakit akan merasa tidak selesa pada seluruh badan selepas rawatan, local regional kemoterapi pula hanya memfokuskan kepada kawasan tumor sahaja. Ia akan mengurangkan kesan sampingan pada badan pesakit selepas mendapatkan rawatan ini. Selain itu, ia merupakan rawatan alternatif bagi pesakit yang tidak bertindak balas dengan rawatan biasa atau pesakit yang telah lanjut usia. Ini merupakan kaedah yang sering mendapat permintaan di kalangan pesakit kanser yang ingin mengurangkan kesan sampingan selepas rawatan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan seharian. Seperti biasa, beberapa prosedur dilakukan sebelum rawatan dimulakan. Disebabkan ia mempunyai tahap radiasi yang tinggi, keselamatan para petugas perlu diambil kira bagi memastikan kesihatan mereka tidak terkesan. Ketelitian setiap petugas terserlah dalam setiap kerja yang dilakukan. Ini merupakan tanggungjawab yang digalas oleh setiap petugas setiap kali memasuki Dewan Bedah. Ketika ini, Hospital Kanser Fuda mempunyai lebih 50 pakar penyakit kanser dari beberapa negara. Rawatan ini akan memasukkan ubat dengan konsentrasi yang tinggi melalui salur yang ditebuk di luar badan terus ke tumor. Ubat ini kemudiannya akan bertindak balas dengan tumor apabila rawatan dijalankan. Lila Sari merupakan pesakit kanser yang berasal dari negara Indonesia. Beliau berusia 75 tahun dan telah menjalani 4 rawatan microsphere hyposphere bagi mengubati kanser hati tahap keempat yang dialaminya.
Beliau ke Hospital Kanser Fuda selepas mendapat informasi mengenai hospital ini melalui internet. Selain itu, Hospital Kanser Fuda mempunyai wakil di beberapa negara termasuk Malaysia untuk khidmat konsultasi sebelum pesakit dibawa ke China untuk mendapatkan rawatan. Rawatan ini biasanya mengambil masa kira-kira 30 minit sahaja. Seperti biasa, selepas rawatan, doktor akan melawat pesakit untuk mendapatkan maklum balas. Actually last year I got diagnosis I got diagnosed for breast cancer actually. Dan saya pada waktu itu sih karena ada pembengkakan di payudara sebelah kiri. Ya seperti biasanya kita cari information lah untuk treatment di Indonesia maupun di luar negeri. Ada beberapa options, tapi kemudian come up to Fuda Cancer Hospital. Setelah saya konsultasi di Jakarta, kebetulan ada cancer community, so they're very active and they're very helpful gitu kan. Saya consult sama mereka, mereka kasih information yang lumayan komprehensif, dan saya memutuskan di sini di Fuda karena kebetulan ada teknologinya yang kemoterapinya tidak sistemik, jadi saya nggak mau badan saya sel-sel yang sehatnya rusak gitu kan dengan sistemik kemoterapi. Nah kebetulan di sini mereka punya teknologi yang langsung kemonya langsung ke lokasi kansernya. Itu kemoterapi itu ada 6 kali, saya udah jalanin kemoterapi 6 kali. Kemudian PET scan, kemudian imunoterapi. Nah kali ini bulan lalu saya cek di Jakarta karena kebetulan Fuda punya affiliation gitu di Rumah Sakit Gading Pluit. Jadi saya CT scan di sana, terus kemudian treatment selanjutnya saya mau lihat di sini, sekaligus consult dengan dokter saya di sini. Cancer, the keyword is stress free. Jadi nggak boleh stress, stress free. Jadi any medicine, even the advanced technology, kemoterapi berapapun, radioterapi segala macam, nggak boleh stres, nggak boleh depres gitu. Just udah enjoy the life lah gitu ya, enjoy the life and use the time for the best of ourselves gitu ya, the best of other people gitu. Udah itu aja. Kepada yang beragama Islam, di sini terdapat kantin yang menyediakan makanan halal. Kantin yang terletak di tingkat atas bangunan hospital ini turut menyediakan beberapa jenis makanan lain bagi memenuhi selera pesakit dan pengunjung hospital ini. Kesemua makanan yang dihidangkan di sini merupakan menu sihat yang disediakan segar setiap hari bagi menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan pesakit, pengunjung dan petugas di hospital ini. Selain itu, terdapat beberapa jenis bilik pesakit disediakan oleh pihak hospital mengikut kemampuan pesakit yang sedang mendapatkan rawatan di sini. Disebabkan lebih 70% pesakit di sini berasal dari luar negara China, hospital ini sentiasa berusaha memastikan pesakit dan ahli keluarga selesa ketika menginap di sini. Pelbagai kemudahan lain disediakan seperti dapur, mesin basuh, ruang istirahat, surau, selain perkhidmatan internet bagi mengelakkan pesakit berasa bosan. Ini penting kerana emosi pesakit perlu dijaga dengan teliti agar tidak mengganggu proses penyembuhan. Yes, its hope is based on its can be cheated or not. Any result is a hope. No result, no hope. Kalau memang dah ada dari mula, cepat berubat. Di mana-mana semua sama. Cuma di sini kelebihannya canggih.
cancer, the keyword is stress-free. Jadi nggak boleh stres, stress-free. Jadi any medicine, even the advanced technology, kemoterapi berapapun, radioterapi segala macam, nggak boleh stres, nggak boleh depres gitu. Just udah enjoy the life lah gitu ya, enjoy the life and use the time for the best of ourselves gitu ya, the best of other people gitu. Udah itu aja. Walaupun singkat, namun rawatan ke Hospital Kanser Fuda ini telah membuka mata kami tentang pelbagai jenis rawatan alternatif kanser yang boleh dijalani oleh pesakit kanser. Biarpun tidak semua penyakit dapat disembuhkan, sekurang-kurangnya rawatan yang dijalani mampu mengurangkan rasa sakit atau memanjangkan usia pesakit kanser. Love you.